السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah, pertamanya saya menyeru kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, marilah kita bersama-sama bertakwa dengan meningkatkannya untuk mencapai keimanan dan yang ketakwaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kira-kira maksudnya, wahai sekalian manusia yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali, yaitu rujuk kepada kitabullah, yaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah, agama Islam menganjurkan agar setiap umatnya mengamalkan sikap bersederhana di dalam setiap tindakan, yaitu tidak berlebihan, terutama di dalam hal perbelanjaan. Dalam hal ini agama Islam telah menetapkan beberapa peringkat keperluan bagi umatnya, yaitu keperluan yang mendesak, keperluan yang dihajati, keperluan yang lebih baik dan keperluan yang lebih lengkap. Namun begitu, dalam mengurus kehidupan kita seharian, Islam mewajibkan kita mengatur akan perbelanjaan kepada perkara-perkara asas dan keperluan yang benar-benar mendesak. Sebahagian umat Islam kini kerap mendahulukan perkara yang kurang penting berbanding perkara yang sangat penting. Perkara penting adalah urusan-urusan wajib yang termaktub di dalam syariat Islam. Antaranya perkara tersebut ada yang besar, ada yang penting dan utama, dan ada pula yang kecil, ringan, kurang penting dan kurang utama, yaitu asasi, cabang ataupun furu' dan juga rukun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67 yang menyebutkan tentang ciri golongan ibadur rahman yang dibaca di awal khutbah tadi, bermaksud dan juga mereka yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tidak pula bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-duanya, yaitu di antara boros dan juga bakhil itu. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai seorang Islam tentunya kita menyadari bahawa
dalam menjalani kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sama ada dalam bentuk keamanan, dalam bentuk kesejahteraan, kesihatan, kebahagiaan, kekayaan, umur yang panjang lagi diberkati dan sebagainya. Namun begitu, kadang-kala dengan nikmat yang melimpah ruah inilah menyebabkan seseorang itu lupa dan lalai bahawa sebahagian itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebagai umat Islam, kita dituntun agar mensyukuri segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah mengurus segala perbelanjaan untuk keperluan hidup ini dengan sebaik-baiknya setiap masa, sama ada di waktu senang, lebih-lebih lagi di waktu susah. Sekiranya kita mengabaikan perkara tersebut, dikhawatiri kesan daripada kelalaian kita menguruskan perbelanjaan hidup, boleh menyebabkan kita meninggalkan generasi yang terpinggir di kemudian hari, serta menyebabkan negara kita berada dalam keadaan mundur dan terkebelakang. Bayangkanlah, jika perkara ini berterusan, ia pasti mendatangkan beban keuangan pada diri dan keluarga umat Islam, yang seterusnya akan melahirkan sejumlah besar penghutang-penghutang di kalangan umat Islam. Akhirnya kadar kemiskinan semakin bertambah, dan ini membuka ruang kepada mereka yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan seterusnya menindas umat Islam. Justru itu tidak mustahil boleh tergadainya agama, bangsa dan tanah air tercinta ini jika umat Islam terus dibelenggu oleh hutang. Agama Islam tidak melarang umatnya daripada berbelanja, bahkan tidak melarang manusia itu untuk berhutang dan sebagainya. Tetapi hendaklah secara berhemah, yaitu dengan memberi keutamaan dan mendahului kepada perkara-perkara yang penting sahaja. Perlu difahami, bagi hidup berhemah ini berkait rapat dengan sifat berjimat cermat dan tidak membazir. Jika dasar berhemah ini diambil kira, maka hak-hak serta kebajikan orang-orang fakir dan miskin dapat ditunaikan sepanjang masa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang 27, Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara syaitan, sedangkan syaitan pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Renungilah kisah hidup Rasulullah SAW yang amat bersederhana dalam semua keadaan. Walaupun bukit dan gunung ganang yang ada di sekitarnya pernah ditawarkan agar ia dijadikan emas dan perak, akan tetapi Rasulullah SAW menolaknya. Sabda baginda Nabi SAW dengan maksudnya dari Abdullah, katanya Rasulullah SAW tidur di atas tikar dan bangun selepas itu dalam keadaan badannya berbekas. Maka kami katakan kepadanya, Ya Rasulullah, sekiranya kami bawakan kepada kamu hamparan yang lembut. Rasulullah SAW menjawab, apakah kedudukan aku dan dunia ini? Tidakkah aku di dunia ini melainkan seumpama pengembara yang berteduh di bawah pokok kemudian berlalu meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, peratusan rakyat negara ini yang terlibat dengan masalah keuangan semakin meningkat. Kebanyakan masalah yang dihadapi ini berpunca daripada kegagalan membuat perancangan yang bijak, di samping kurangnya pengetahuan berhubung teknik pengurusan berhemah, serta kurang peka kepada akibat yang bakal ditanggung apabila seseorang itu gagal menguruskan keuangan dengan baik.
Ia sering berlaku apabila seseorang itu mengambil pinjaman yang melebihi jumlah pendapatan dan gagal membuat bayaran balik, maka akhirnya membawa kepada tindakan muflis ke atas mereka. Oleh itu berbelanjalah mengikut kemampuan, berurusan dengan institusi yang sah, dan umat Islam juga dinasihatkan agar berhati-hati dalam membuat pelaburan bagi memastikan skim pelaburan yang dipilih itu adalah sah dan selamat dari segi agama. Seterusnya mintalah nasihat dan khidmat jika mengalami masalah keuangan dari pihak yang diberi mandat oleh kerajaan. Muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini, marilah kita sama-sama mengamalkan tuntutan hidup bersederhana dan berhemah dengan berjimat cermat sepanjang masa. Sebagai manusia yang beriman, hendaklah kita menjauhi sifat membazir agar mendapat keberkatan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Mimbar juga mengambil kesempatan pada hari ini menyeru sidang Jumaat dan umat Islam sekalian agar senantiasa mempertahankan hak-hak istimewa umat Islam di negara ini dari terlepas kepada mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab dan cuba memperlekehkan ummah. Marilah sama-sama kita merenung kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilm wa la hudan wa la kitabim munir. Yang bermaksud, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmatnya yang zahir dan batin. Dalam pada itu ada di antara manusia orang yang membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tiada sebarang pengetahuan atau petunjuk, dan tidak berdasarkan kepada kitabullah yang menerangi kebenaran. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإغال من جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصل العين بنظر وأذن بخبر. عباد الله، فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara sahaja. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita berbakti kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat dan memberi segala penghormatan dan kebaikan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, istri-istri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat, dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah juga kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan dan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harisari Syariatika Sultan Ibrahim Inil Marhum Sultan Iskandar, Sultan dan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'lu Johor Darul Ta'zim, dan kepada Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah, Tuku Ismail bin Sultan Ibrahim, Tuku Mahkota Johor, putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat yang beriman sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجات والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.